dan kita akan bersama untuk mengetahui akan mengenai dengan pembuatan ataupun pembabitan beberapa orang pelakon untuk menjayakan drama Nur Iftar. Dan pada pagi ini bersama saya di studio pada pagi ini juga nanti bersama dengan rakan serta saya Intan akan menemu ramah ataupun wawancara bersama dengan dua orang pelakon nanti. Tapi sebelum itu, Auda, kita bersama dengan tetamu kita, iaitu bersama dengan Puan Hajah Samsiniah binti Haji Kipli. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Okey. Baik, Rempat Pagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih jugalah di atas kesediaan Puan bersama kita pada pagi ini. Ya, terima kasih. Baik, izinkan saya untuk bercerita sedikit mengenai dengan sinopsis ataupun latar belakang, bukan sinopsis, tapi mengenai dengan drama, ya. Silakan. Baik, Auda, drama Nur Iftar merupakan drama bersiri yang ditayangkan di bulan Ramadan di televisi Brunei, dan drama Nur Iftar memaparkan tentang hal peribadatan. Yes, peribadatan. Peribadatan. Dan juga isu-isu, ya. Isu-isu semasa. Isu-isu semasa, amalan mulia, hidup berjiran dan juga bermasyarakat, ya. Jadi Auda bersama kita pada pagi ini, sekali lagi kita perkenalkan, iaitu merupakan penulis skrip drama Nur Iftar, ya, seperti yang saya kenalkan tadi bersama dengan Puan Hajah Samsiniah. Baik, Puan, mungkin Puan sebagai mukadimah dapat bercerita mengenai dengan idea untuk menghasilkan drama Nur Iftar ini. Mungkin apa? Silakan. Terima kasih. Sebenarnya idea untuk melahirkan sebuah skrip drama Nur Iftar ini sebenarnya bukanlah terhasil dari diri saya sendiri. Sebenarnya di atas permintaan penerbit dan pengarah drama Nur Iftar itu sendiri, iaitu Yang Mulia Tuan Sumaini binti Haji Tambang. Jadi kami berbincang sama-sama dan di atas persetujuan beliau, jadi terlahirlah sebuah drama yang dinamakan Nur Iftar. Sebenarnya Nur Iftar ini mengambil sungkut sempena iftar, iaitu di bulan Ramadan, on which kita berbuka. Yes, untuk bersungkai. Untuk bersungkai. Jadi iftar itu, jadi saya jadikan dia sebagai seorang lelaki, seorang jejaka yang menjadi idaman dua wanita sebenarnya. Dan juga Nur diambil singkatan bagi Nur Khadijah. Jadi ilham itu entah saya pun tidak tahu macam mana ianya hadir dengan sendirinya melalui ilham saya sendiri, dan tidak mengaitkan kepada siapa-siapa sebenarnya. Baik, tadi pun ada menyatakan pemilihan pelakon-pelakon ataupun maksudnya pelakon yang dipilih ini memang istimewa lah, ya. Jadi bagaimana daripada apa kriterianya pelakon-pelakon yang dipilih tu berdasarkan macam mana? Okey, sebenarnya skrip saya ini memandangkan skrip saya ini merupakan seorang Nur Khadijah ini sebenarnya seorang yang anak kacukan. Jadi sebenarnya hasil daripada pelakon-pelakon sebenarnya memanglah dipilih sendiri oleh pihak tuan penerbit dan pengarah. Namun demikian, saya memang akui apabila berada di lokasi penggambaran, memang saya akui para pelakon barisan pelakon yang terlibat ini sangat-sangat berbakat, ya, boleh saya katakan hebat. Dan tetapi saya meminta kepada penerbit bahawa Nur Khadijah, watak pelakon Nur Khadijah itu biar saya sendiri yang memilih. Jadi Nur Khadijah memang pilihan saya sendiri. Saya sendiri yang memilih, dan pada mula-mulanya saya memang berasa cemas juga, panik, sebab Nur Khadijah sebenarnya merupakan seorang pelakon yang buat julung-julung kalinya appear dalam layar TV. Jadi saya memberikan dorongan kepada Nur Khadijah, memberikan semangat, even though this is your first time untuk mencuba bakat, tetapi alhamdulillah jika saya lihat Nur Khadijah dapat memainkan wataknya dengan baik. Dan saya difahami juga Puan sendiri ikut turut serta turun padang, ya, dalam drama ini. Sebagai watak apa tu, Pak? Saya sebenarnya mengambil watak sebagai Umi Zahra. Umi Zahra. Memang itu dikira sebagai
nama Umi Zahra itu, Umi itu maknanya ibu, Umi Zahra. Jadi saya merupakan sebagai seorang ibu, sebagai ibu kepada Nur Khadijah. Begitu. Jadi Puan, sebelum kita bersama dengan dua orang pelakon kita yang nanti akan ditemani oleh rakan sebagai saya Intan. Okey. Mungkin Puan dapat menjelaskan serba sedikit mengenai dengan sinopsis drama Nur Iftar ini. Okey. sebagai Sebenarnya kalau pengenalan lah. Sebenarnya kalau diceritakan sinopsisnya memang panjang, tapi kita singkatkan. Ia memang drama Nur Iftar ini memang ia merupakan isu-isu semasa, termasuk peribadatan, unsur nasihat dan akhlak kepada para remaja juga, kerana di dalam drama ini saya juga melibatkan remaja yang diajar oleh Nur Khadijah. Jadi sebenarnya dalam cerita ini memainkan 3 watak penting, iaitu Nur Khadijah selaku watak utama dan Iftar selaku watak utama lelaki, dan ada seorang Tania, wataknya we don't say Tania ini orang yang memang di dalam watak itu dia memang memainkan peranan sebagai seorang yang bersifat iri hati dan cuba untuk melaga-lagakan Nur Khadijah. Jadi Nur Khadijah ini sebenarnya kacukan Arab. Sebab itu saya yang memilih pelakonnya sendiri. Sebab di dalam skrip ini Umi Zahra seorang Melayu Brunei yang berkahwin dengan seorang Arab dari Mesir. Jadi maka lahirlah Nur Khadijah hasil dari perkahwinan tersebut. Tetapi di dalam drama ini Nur Khadijah semasa berusia 12 tahun telah dihantar oleh baba. Baba itu maksudnya ayah Nur Khadijah dihantar untuk belajar ke Mesir bagi tujuan untuk membiasakan dirinya tinggal bersama neneknya di Mesir. Jadi setelah ayahnya meninggal dunia, jadi Nur Khadijah kembali dan di sanalah berlaku pergolakan Nur Khadijah cuba untuk membiasakan diri. Jadi istimewanya Nur Khadijah di dalam drama ini, dia akan menggunakan 3 bahasa, iaitu Melayu apabila bersama dengan murid-muridnya dan kawan-kawan, dan juga Inggeris, dan berbahasa Arab bersama Umi Zahra. Gitu. Jadi di sana Nur Khadijah bertemu dengan Nur Iftar, maksud saya Iftar. Di sana perasaan suka sama suka, tetapi tidak dapat diluahkan kerana Tania yang telah lebih awal menaruh hati terhadap Iftar. Jadi di sanalah berlaku pergolakan. Dan akhir cerita, adakah Iftar dan Khadijah dapat bersama? Sama-samalah kita menonton nanti. Jadi Nur Iftar adalah antara gabungan 2 nama, ya, Nur dan juga Iftar. Baik, untuk habis kita mengetahui akan lanjutan kisah tersebut, pastikan anda mengikuti drama Nur Iftar di bulan Ramadan nanti. Baik Puan, untuk seterusnya kita bersama dengan 2 orang pelakon kita yang menjayakan drama Nur Iftar ini. Jadi audio saya serahkan seterusnya bersama dengan rakan tugas saya Nur Intan. Silakan Intan. Gemerlapan memberi cahaya
Ya, yang Auda, kita kembali menerusi rancangan Ramai Pagi. Kalau tadi Auda bersama dengan Iskandar, bersama dengan penulis skrip drama Nur Iftar, dan seterusnya saya bersama dengan dua orang tetamu, iaitu merupakan pelakon-pelakon dalam drama Nur Iftar, ya. Di mana sebelah saya ini ialah Murad Aiman Ibrahim Abdu, ya, dan juga Nasrullah bin Nasaruddin, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Baik, ya. Mungkin kita akan beralih kepada Murad dahulu, kepada Murad Aiman. Mungkin boleh can you share to us a little bit about yourself? Oh, okay. I'm from Egypt, and I have lived in Brunei for 6 years, and I'm 18 years old. Yeah. Yeah. Wow, beliau merupakan seorang daripada Egypt, ya. Yeah. Dan mungkin boleh dikongsikan, ya, what is your feeling in the first time acting with the Bruneian actor in this drama? I was so excited actually because it was my first time acting, and speaking in a different language and meeting a different people, dealing with a different people. Yeah. Nasruddin sendiri macam mana? Nasrullah sendiri. Okay, berlakon bersama dengan orang-orang macam mana? Okey, bagi saya sendiri sebenarnya ini adalah pertama kali berlakon bersama dengan Marriott sekali. Since Marriott masih baru, and I'm very impressed dengan lakonan Marriott sendiri, which is Marriott memang ada bakat yang semula jadi, bukan saja bahagian lakonan, bahagian menyanyi dan bahagian modeling. And for me, berlakon sebagai drama Nur Iftar ni very unique for me. Bukan yang watak yang Nas sendiri pernah lakonkan sebelum ini. Yeah. Jadi Nas memang menerima watak ini dengan very excited, Brabis. Jadi cabaran dalam melakonkan watak dalam drama ini. Okey, baiklah. Cabaran melakonkan watak ini memang banyak tu sebenarnya. Tapi kalau saya dengan Marriott, kami ada cabaran, kami punya language barrier. Jadi kadang-kadang ada Marriott yang sendiri tidak faham bahasa Melayu, jadi saya akan explain sendiri. Bahagian bahasa Melayu kira macam translation lah. Tapi Marriott pun sendiri pun ada cabarannya. So maybe you can share your challenges, yeah. It's same like the language, of course, because it's not my language, so it's quite hard. And I have to focus on the different points where I have to focus on to translate, to understand the language, to memorize, and how to act and deliver it to the people in a good way. Jadi Nasrullah macam mana? Nasrullah sendiri mencuba untuk mendapatkan chemistry bersama dengan Aiman. Yeah. Aiman? Ya. Yeah. Dengan Murad, ya. Marriott, Aiman kan? Marriott. Okay, kalau masa dalam lakonan kami memang berlakon. Tapi kalau masa di luar lakonan ada masa kan, jadi bercakaplah, bercerita-cerita. So di sana Tani kan merapatkan di chemistry kami sendiri supaya macam dalam lakunan lebih more feeling supaya nampak kekok lah. Betul, supaya dia nampak kayu lah Tani katakan. Betul. Jadi cuma itulah caranya. And then I know juga Marriott ni baru and banyak juga lagi yang akan dipelajari, tapi tidak apa-apa. Tani share ilmu tu. Betul. Tidak apa-apa, free saja. Kalau tadi pengalaman cabaran, jadi mungkin boleh dikongsikan, can you share your experience and sweet memories throughout your acting in Nur Iftar drama? Well, I'm going to mention again about the language. Yeah, it's a nice experience for me because I have really learned a lot of new words which can really help me to communicate with people in Brunei and in education too, so it's really good. And we have been through hard times together, and I have been through hard times by, translating the words, but everyone was keep there to encourage me, and yeah. Nasrul sendiri macam mana pengalaman berlakon dan kenangan manis? Kenangan manis, okey. Memang banyak sebenarnya kenangan manis ini. Bukan saja sama pelakon, sama kru pun ada. Kami anggap kami masa syuting itu sebagai satu keluarga sebenarnya. Sudah cukup selesa dan kami ambil masa syuting ini dalam masa melebihi 2 bulan sudah. Memang lama masa itu. Jadi kami anggap sebagai keluarga saja. Yeah. Dan drama Nur Iftar ini berapa episod sebetulnya?
Ada sebanyak 30 episod. Masih dalam pembikinan atau masih sedang dalam berjalan? pembikinan. Wah, dan sekarang ini dalam drama dalam episod berapa ketika ini? Ketika ini 20 episod. Episod yang ke-20. Wow, jadi berbaki 10 lagi. Ada lagi 10 lagi episod yang belum disiapkan. Wah, jadi tidak sabar rasanya ya untuk kita ni menonton drama Nur Iftar ini yang akan disiarkan pada bulan Ramadan nanti ya. Jadi akhirnya apakah harapan Nasrullah sendiri dalam terus berjaya dalam bidang lakonan? Okey, harapan saya ini adalah watak yang bagi saya pertama kali saya ambil dan mengunsurkan ilmu-ilmu agama. Betul. Which is bagus untuk penonton di luar sana untuk tani akan mengajar, bukan saja tani mengajar, tani berdakwah. Betul. Especially masa bulan Ramadan ni. Which is watak ni yang Nas sendiri yang belum pernah lakonkan. Yes. Jadi Nas ambil lah ini watak ni yang memang bagus. Jadi kalau dalam bidang lakonan Nas akan ambil. Dalam bahagian pengacara juga, bahagian modeling juga, which is ambil saja opportunity yang apa yang ada tu. Itulah kan peluang ada tu kita ambil lah ya. Betul. Jadi kepada Mira sendiri, what is your hope to stay successful in the future of acting? Of course, is to do something good for the people, something that people like, and of course to gain people love. And this is the most important thing in acting and everything. Okay, so jadi we wish you all the best. Thank you. For future, dan juga kepada Nasrullah juga kami mengharapkan akan kejayaan Nas. Semoga Nasrul juga berjaya dalam bidang lakonan. Amin. Dan alhamdulillah Auda, baru saja kita mewawancara dua pelakon dalam drama Nur Iftar ini, di mana drama Nur Iftar ini adalah merupakan drama bersiri yang ditayangkan di bulan Ramadan di Radio Television Brunei, dan drama Nur Iftar ini memaparkan tentang hal peribadatan, isu-isu semasa, amalan mulia, hidup berjiran dan bermasyarakat. Apapun kita ucapkan terima kasih kepada tetamu undangan kita, iaitu Mira Aiman Ibrahim Abdu dan Muhammad Nasrullah bin Nasaruddin, dan juga kepada penulis skrip drama Nur Iftar, iaitu Dayang Ajah Samsinia binti Haji Kiflia. Dan seterusnya kita akan menyaksikan antara promo drama Nur Iftar ini. Jadi kita saksikan bersama. Nur sudah membuat keputusan. Apa yang Nur lakukan ini demi kebaikan Iftar. Assalamualaikum Abang Iftar. Waalaikumsalam Tania. Nyaman di hati melihat Abang Iftar senyum manis. Iftar rasa di sini saya Tania bercerita. Nama kita Ana Nur Khadijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Nur dah keberatan hati, Iftar harap Nur boleh fikirkan balik. Terus Naiman yang jalan tadi. Nampak kamu berdua. Nur? Kenapa Nur menangis? Tamaku Nur lagi balik PhD. Kau tetap ku nanti, teguh hingga kini. Ya, Auda, itulah dia antara sedikit promo mengenai dengan drama Nur Iftar yang akan ditayangkan di bulan Ramadan ya di Radio Television Brunei. Jadi, satu pertanyaan, siapakah tadi tu yang awal Assalamualaikum yang perempuan tersebut? Yang seorang lagi? Yang seorang lagi? Ya. Nazirul Mubin. Okey. Jadi kita akan mengetahui dengan lebih lanjut lagi sekiranya Auda menyaksikanlah drama tersebut di bulan Ramadan, di mana ada 30 episod yang difahamkan yang akan ditayangkan. Jadi akhir sekali kita mengharapkan akan mudah-mudahan drama ini akan memberi sedikit inspirasi lah ya, memaparkan mengenai dengan isu-isu semasa dan pastinya menunjukkan amalan mulia, hidup berjiran dan juga bermasyarakat ya. Apapun
menunjukkan terima kasih sekali lagi kepada Amir Aiman Ibrahim Abdu dan juga kepada Muhammad Nasrullah bin Nasruddin, dan bersama dengan penulis skrip drama Nur Iftar iaitu Puan Aja Samsiniah binti Haji Kifli.